Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu anullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'in 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib. Qallisna minal waba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat iman. Kemudian nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat masa lapang, yang mana dengan nikmat tersebut dapatlah kita memanfaatkan waktu kita yang masih tersisa di muka bumi Allah ini untuk kita mempelajari, mendalami ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang fardu ain ke atas kita, yang mana dengan ilmu itu kita dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki segala urusan ibadah kita, segala urusan yang berkaitan dengan ubudiyah kita, kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Iaitu masih lagi berkenaan dengan fasal yang bahagian yang ketiga, iaitu berkenaan dengan adab seorang murid. Fasal ketiga, adab seorang murid, iaitu pada muka surat 148. Muka surat 148, perkara yang masih lagi berkaitan dengan adab seorang murid. Dalam adab yang berkaitan dengan adab seorang murid ini, Imam Al-Ghazali membawakan satu kisah yang masyhur, kisah yang juga disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, iaitu kisah yang berkenaan dengan Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir AS. Maka dengan itu Al-Ghazali menyebutkan, maka hendaklah dalam hal ini, mana dalam hal yang berkaitan dengan adab seorang murid terhadap guru, ia yakni seorang murid itu mengingat ataupun mengingati akan perkataan Nabi Musa AS bagi Nabi Khidir AS, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, iaitu surah Al-Kahfi ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aqraqtaha litukhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Yang bermaksud berkata, yakni berkatalah Nabi Musa AS kepada Nabi Khidir AS, apakah engkau rosakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan mungkar. Boleh tengok berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS dan dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini dalam surah Al-Kahfi antara ayat 60 hingga ayat 82. Maka hendaklah ia yakni mengingati bahawa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu, kerana ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya saja. Jadi dalam kisah antara Nabi Khidir AS dan Nabi Musa AS ni, Nabi Musa Allah Ta'ala utuskan, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir AS. Walaupun Nabi Musa ni ada umat, Nabi Khidir tak ada umat. Nabi Khidir ni namanya Balya bin Mulkan.
Nama sebenarnya Balya bin Mulkan. Khidir itu gelaran. Khidir itu gelaran. Nama sebenarnya Balya bin Mulkan. Nabi Khidir ni walaupun tidak ada umat, martabatnya tinggi di sisi Allah SWT, mengatasi Nabi Musa alaihissalam. Oleh kerana itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa nak berguru kepada Nabi Khidir bagi syarat. Ada beberapa syarat. Antaranya ialah apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi Khidir jangan pertikaikan. Jangan pertikai. Syarat nak jadi murid jangan pertikai. Kalau pertikai tak boleh jadi murid kepada Nabi Khidir. Jadi adalah beberapa perkara yang dipertikaikan oleh Nabi Musa akan perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. Antaranya ketika mana Nabi Khidir rosakkan kapal yang menyebabkan tenggelamnya penumpang. Jadi perbuatan tersebut secara zahirnya diingkari oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa menganggap perbuatan itu perbuatan mungkar. Mungkar. Oleh kerana itu kata Imam Ghazali, hendaklah ia yakni murid itu mengingati bahawa sebenarnya dia yakni murid itu yang tersalah. Sebenarnya Nabi Musa tu yang tersalah kerana mengingkari perbuatan Nabi Khidir yang dihukum pada zahirnya saja. Hakikatnya tak diketahui oleh Nabi Musa. Nabi Khidir tahulah apa yang dia buat tu kerana itulah yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Nabi Khidir tahu sebab apa perlu dia rosakkan, tenggelamkan kapal tu. Nabi Khidir tahu kenapa dia perlu bunuh. Ada anak budak kan perlu dibunuh. Itu juga diingkari oleh Nabi Musa. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu perintah Allah yang tak diketahui oleh Nabi Musa. Jadi secara zahirnya diingkari oleh Nabi Musa. Jadi begitulah juga perbuatan murid terhadap perbuatan guru. Perbuatan yang zahir yang tidak menyalahi agama, zahir dia tak menyalahi agama, maka tak boleh nak diingkari. Maknanya kalau tak pasti, murid tu kena tanyalah guru dia, kenapa buat begini dan sebagainya. Jangan terus-terus mengingkarinya ataupun membantahnya. Jadi contohnya sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir alaihissalam ni khilaf di sisi ulama. Ada ulama mengatakan Nabi Khidir dah wafat. Sebahagian ulama yang lain mengatakan Nabi Khidir belum wafat. Beliau dipanjangkan usianya kerana Nabi Khidir minum ma'ul hayah, air kehidupan. Maka dengan sebab itu umurnya panjang. Umurnya panjang itu kata ulama sehingga Al-Quran diangkat. Bila Al-Quran diangkat ke langit, ketika itu Nabi Khidir diwafatkan. Nanti kata yang lain, menurut pendapat yang lain itu Nabi Khidir itu masih hidup sampai kiamat. Masih ada sampai kiamat. Cuma kewujudannya tu terhijab pada kebanyakan manusia. Sebab dia tak ada umat. Dia tak perlu hadir dalam kehidupan kita secara zahirnya. Dia ada tugas-tugasnya yang tertentu. Jadi bagi ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, kekal tu sampai hari kiamat. Sementara ulama yang mengatakan Nabi Khidir dah wafat, mana mereka berpandangan Nabi Khidir dah wafat lah. Mana di sini ada khilaf. Ada dua pandangan. Satu mengatakan masih hidup, satu mengatakan dah wafat. Ala kulli hal, walaupun begitu, kisah-kisah yang berkaitan dengan ulama-ulama, orang soleh yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir itu boleh membantah pandangan ulama yang mengatakan Nabi Khidir itu dah wafat. Kalau dah wafat, bagaimana boleh ada kisah ulama-ulama yang kemudian itu boleh jumpa dengan Nabi Khidir? Orang yang soleh yang tak mungkin menipulah. Bukan seorang dua, mutawatir. Kisahnya tu mutawatir. Kisah orang soleh bertemu dengan Nabi Khidir tu mutawatir. Mutawatir ni maknanya banyak kisah yang tak mungkin
semua tu menipu. Dan kisah-kisah pertemuan tu berbeza zaman. Bukan satu zaman, berbeza zaman. Sebab tu ada ulama dihimpun kisah-kisah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Termasuklah di tempat kita pernah diriwayatkan bahawa ulama di Negeri Sembilan antaranya pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan sebagainya lah. Itu kisah. Jadi maknanya di sini kita boleh nak berpegang dengan pandangan yang mengatakan Nabi Khidir dah wafat. Tapi jangan ingkar pandangan yang mengatakan Nabi Khidir dah masih hidup. Kalau orang yang berpegang dengan pandangan Nabi Khidir masih hidup, jangan ingkar pandangan yang mengatakan Nabi Khidir dah wafat. Secara peribadi saya berpegang dengan pandangan Nabi Khidir tu masih hidup. Tuan-tuan kalau nak berpegang kata Nabi Khidir dah wafat, terpulang, tak ada masalah. Ni bukan masalah akidah ni. Ini bukan masalah akidah. Ini masalah masalah cabang saja. Cuma nak mengatakan bila adanya kisah tu mengatakan bahawa boleh jadi Nabi Khidir tu masih hidup. Sebagaimana yang dikatakan ulama tu sampai kiamat. Oleh sebab kita ni tak pernah jumpa, maka kita ambil lah jalan yang selamat, iaitu nak kata wafat tak ada bukti wafat. Kuburnya di mana? Kan? Nak kata hidup tak pernah jumpa. Jadi terpulanglah nak pegang dengan pandangan mana-mana ulama tu. Jadi jangan pula nanti kalau ada orang berpegang dengan bahawa Nabi Khidir ni masih hidup ataupun dibawakan kisah ada ulama pernah bertemu, kita mengatakan tu kisah bohong. Janganlah. Sebab kita sendiri pun tak boleh nak buktikan bahawa dia tu bohong. Boleh buktikan? Tak boleh. Kalau boleh buktikan, kita buktikanlah. Tapi maknanya tak boleh. Itu sedikit sebanyak tentang kisah Nabi Khidir. Maknanya antara nabi-nabi yang masih hidup, yang tidak diwafatkan oleh Allah Ta'ala selain daripada Nabi Isa AS adalah Nabi Khidir. Ialah Nabi Khidir. Cuma dia bukan dalam kehidupan kita. Maknanya dia hijab, kita pun tak tahu duduk di mana. Wallahu alam. Kalau Nabi Isa tu diangkat ke langit. Nabi Khidir ni wallahu alam. Baik, itu contoh tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Contoh bagi kelakuan antara murid dengan guru. Baik, pasal yang keempat, ada dengan ibu bapa. Ada dengan ibu bapa. Ada seorang anak terhadap ibu bapa ialah pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Maknanya apa saja yang diperintahkan oleh ibu bapa dia kena dengar dengan syarat selagi mana nasihat pandangan tersebut tidak melanggar syarak, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia wajib ikut. Contohnya dia tengah sembahyang sunat, mak dia panggil, dia wajib batalkan solat dia tu. Kecuali sembahyang fardu lah. Fardu kena teruskan, tu wajib. Kalau dia sembahyang sunat, mak dia tak tengok pun dia tengah sembahyang, mak dia panggil dia wajib. Maknanya batalkan solat dia, kemudian maknanya menyahut suruhan mak ataupun ayah dia. Selagi tak melanggar syarak lah. Kalau perintah ibu bapa tu melanggar syarak, tak wajib ikut. Sebab apa? Tidak ada ketaatan bagi perkara yang melanggar syarak. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Ini di zaman sekarang ni dah makin kurang adab dengan ibu bapa tu, begitu juga adab dengan guru tu dah berkurang, dah makin hilang. Kalau dulu mak ayah bangun, anak akan bangun, guru bangun, anak murid akan bangun. Itu adab. Kalau nak berjalan pun tunduk, kan, dilorongkan tangan, tunduk.
Oleh sebab tu ada orang dulu dia buat rumah pintu dia rendah. Pernah tengok tak? Rumah pintu rendah. Kalau nak masuk dia kena tundukkan kepala dia. Ada rumah macam tu. Dia buat pintu rendah, sengaja buat. Pasal apa? Bila masuk kena tunduk sebagai hormat. Sebab tu di setengah tempat zaman sekarang, zaman teknologi, ada orang ambil rakam, ambil video. Jadi kadang-kadang oleh kerana perkara tersebut tak ada di tempat kita, kadang-kadang setengah orang menganggap perbuatan tu melampau, ta'assub. Contohnya ada murid, dia merangkak, dia mengesot nak pergi salam guru dia, nak pergi salam mak ayah dia. Bagi orang yang tak biasa, tak pernah tengok, dia anggap tu perkara melampau. Sebenarnya itulah adab dia, kehalusan adab budi. Bukan dia pergi sembah pun. Sembah tu cerita lain lah. Ini bukan sembah, hormat. Hormat selagi mana tak melanggar syarak. Karena disebut dalam hadis, redha Rabbi fi redhal walidi. Keredaan Allah itu bergantung keredaan ibu bapa. Maknanya kalau ibu bapa redha, Allah redha. Selagi mana tak langgar syarak. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah kedua-duanya. Junjung segala apa yang diperintahkan oleh ibu bapa tadi. Jangan ingkar, jangan lawan dan sebagainya. Yang keempat, jangan ia berjalan di hadapan kedua-duanya. Jangan jalan macam tu. Kalau zaman sekarang ni dia nonong je jalan itu. Tak ada dah nak minta izin, tak ada dah nak dengan hormat. Bahkan melawan lagi ada. Dah hilang. Yang kelima, jangan ia mengangkat suara lebih tinggi daripada kedua-duanya. Jangan angkat suara lebih tinggi daripada ibu bapa. Jangan angkat suara. Lepas tu dalam Quran disebut apa? Wala uffin, kan? Wala uff. Jangan sebut uff. Kalau istilah sekarang, lah. Ni pergi solat ni. Itulah. Maknanya itu dah jadi anak derhaka. Anak derhaka. Apa tak lagi mengomel di belakang. Nak lawan tak berani, ngomel kat belakang. Dosa, anak derhaka. Dalam hati tu dah berapi dah. Tu kena jaga. Tu adab. Sebab tu kalau mak ayah marah, diam saja. Jangan lawan. Suka tak suka, diam saja. Layankan saja. Kata orang, layankan saja. Kemudian yang keenam, hendaklah ia memperkenankan panggilan kedua-duanya. Maknanya kalau dipanggil, kena segera. Mak ayah panggil, kena segera. Walaupun tadi tengah solat sunat, tengah baca Quran. Baca Quran tu sunat. Solat sunat. Perkara yang sunat, yang harus, kena segeralah. Kecuali yang wajib, kena segera bila dipanggil. Samalah juga bila isteri dipanggil oleh suami, kena segera. Anak dipanggil oleh mak ayah pun kena segera. Murid dipanggil oleh guru pun kena segera. Kena tinggalkan pekerjaan dia, segera datang. Itu adab. Tapi zaman sekarang ni lain pula dia bunyi dia. Tak boleh ke sabar, nanti orang tengah sibuk ni. Macam tu. Kan? Penting sangat ke nak panggil ni? Kan? Mak, ayah panggil, telefon, suruh balik. Balik je lah.
kan. Balik saja. 7, hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan kedua-duanya. Buat apa pun minta redha mak ayah. Nak buat apa pun sebaik-baiknya minta redha mak ayah. Jadi hidup akan dipenuhi dengan keberkatan. Jadi untung orang yang masih ada mak ayah. Oleh sebab tu disebut oleh ulama, wali yang paling besar sekali ialah mak ayah kita lah. Tu wali yang paling besar sekali. Doanya mustajab. Kita duk rasa hidup kita senang lenang, hidup kita selesa, hidup kita perjalanannya bagus, kita duk rasa doa kita. Padahal itu doa mak ayah kita yang kita tak tahu. Didoakan anak dia, mak ayah mana yang tak sayangkan anak, doakan anak tiap kali solat dan sebagainya. Jadi boleh jadi kita hidup senang lena tu sebab berkat doa mak ayah tu lah. Yang ke-8, hendaklah ia bersikap tawaduk, yakni merendah diri kepada kedua-duanya. Walaupun mak ayah tu buta huruf, tak belajar tinggi. Kita belajar tinggi sampai PhD, dah bongkak, dah belagak dengan mak ayah yang buta huruf, yang sekolah tak tinggi. Jangan. Kalau tak kerana kedua-dua tu, kita pun tak belajar tinggi, kita pun tak sampailah pada kedudukan kita sekarang. Kena merendah diri. Yang ke-9, jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada kedua-duanya. Maknanya jangan ungkit jasa-jasa kita sebagai anak terhadap mak ayah, jangan ungkit. Dan jangan pula ia menyebut apa-apa perkhidmatannya bagi kedua-duanya. Kita khidmat apa ke, jasa-jasa kita, kebaikan kita yang dibuat kepada ibu bapa tu, jangan ungkit. Apa yang kita buat tu sebenarnya tak memadai pun. Kalau nak dibandingkan dengan setitis air susu mak katakan, tak terbalas. Kalau nak dinilai dengan setitis titik ayah, keringat ayah tu, tak ternilai, tak terbalas. Jadi tak perlulah ungkit, tak perlulah nak disebut-sebut. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada kedua-duanya dengan pandangan penghinaan. Jangan tengok mak ayah tu dengan pandangan hina sebab miskin, sebab bodoh, tak pandai, tak sekolah tak tinggi, pandang hina, jangan. Pernah berlaku di zaman kalau tak salah zaman Nabi Musa. Ada seorang yang mana mak ayah dia diazab oleh Allah jadi khinzir, jadi babi. Dua-dua jadi babi. Dia tetap bela, jaga mak ayah dia walaupun dah jadi khinzir. Orang heran, kenapalah dia hari-hari dia belai dua khinzir ni. Belai, bagi mandi, bagi makan, buat layarlah dengan cara yang istimewa. Rupa-rupanya tu mak ayah dia. Rupa-rupanya tu mak ayah dia. Dulu umat dulu kalau kena azab direct. Sekarang umat Nabi Muhammad, kita umat Nabi ni azab ditangguh. Umat-umat dulu kan ada yang dikera, ada yang jadi babi lah semua. Sebab apa? Sebab azab diturunkan segera. Kalau tengok kaum Pompei tu kan, dia diazab kan sebab dia buat perlakuan yang melebihi, mengatasi perkara yang tak sepatutnya. Allah turunkan lava gunung berapi, akhirnya beku jadi kaku macam tu. Ada sampai sekarang. Kita ni alhamdulillah sebab umat Nabi Muhammad Allah tangguhkan azab tu. Jadi yang kita kena ni sikit-sikit je, ujian je. Bukan betul-betul azab pun. Azab. Jadi zaman dulunya begitu. Yang ke-11, janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan kedua-duanya. Jangan tunjuk masam muka depan mak ayah. Marah macam mana sekalipun, jangan tunjuk. Sebab apa? Bila tunjuk boleh menyebabkan mak ayah kecil hati.
terasa hati. Takut-takut terasa hati, jangan tunjuk. Maknanya biar mak ayah nampak kita tu tak terasa apa pun. Tak terasa apa pun. Sebab tu kalau kata salah mak ayah, biarkan tu salah. Mereka tanggunglah. Itu dia dengan urusan dengan Allah SWT. Kita anak, kita jaga bahagian kita. Macam itulah. Kalau ada perkara yang kita boleh sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau tak dapat nak sampaikan, maka kita jaga had batasan kita sebagai anak. Mak ayah, batasan mereka, itu urusan mereka dengan Allah SWT lah. Sebab ada situasi tertentu yang kita payah nak sampaikan nasihat, nak bagi pandangan. Kadang-kadang ada mak ayah yang tak boleh terima pandangan, kan, biasalah. Itu kehidupan masing-masing. Jadi tengoklah situasi itu macam mana. Asalkan kita tak menyebabkan membuat satu perkara yang menyebabkan kita derhaka dengan mak ayah kita. Yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada kedua-duanya. Sebab tu zaman dulu bila ada orang yang sahabat yang ada mak ayah, Nabi tanya, ada mak ayah tak? Nak pergi perang ni, pergi jihad, dah minta izin belum? Jadi kalau kita nak buat apa-apa pun, nak musafir, minta izin lah. Minta doa, minta izin. Khususnya lagi kalau nak musafir yang jauh-jauh, pergi sampai 2-3 minggu, 2-3 bulan ke, setahun ke, kan? Bagi tahu, maklumkan, minta doa, minta redha dan sebagainya. Kalau sekadar musafir dekat-dekat ni tak perlulah, kan? Cakap nak pergi miri je, tak perlulah bagi tahu. Kalau kata mak ayah kita jauh, kalau mak ayah kita memang duduk dengan kita, dekat dengan kita, itu kita boleh maklumkan, sekali lalu macam tu saja. Baik, selesai. Kemudian masuk fasal yang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Maknanya dengan manusia pun kita kena beradab. Tak kira manusia tu macam mana sekalipun, nanti akan disebut kategori dia. Ini makna manusia secara umum kita kena jaga adab sesama manusia. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapamu adalah terbagi kepada 3 kelompok. Maknanya selain daripada guru, selain daripada murid dan mak ayah kita, ada 3 kelompok manusia yang kita perlu jaga adab-adabnya. Kelompok yang pertama, orang yang tidak kita kenali, manusia yang kita tak kenal, bukan sahabat kita, bukan jiran kita, bukan kawan kita, yang kita tak kenal, yang kita mungkin sesekali saja kita selisih ataupun jumpa kat mana-mana. Orang kita tak kenal. Kemudian kelompok yang kedua, sahabat karib. Ini sahabat karib ni maknanya, karib ni perkataan daripada perkataan Arab, qaribun, maknanya yang hampir, yang rapat. Maka disebut sahabat karib, sahabat yang rapat. BFF lah kata orang. BFF. Kelompok ketiga, orang yang kita kenali, kenal saja, bukan sahabat karib. Kita kenal tapi bukan kawan baik, bukan sahabat karib, mungkin kawan biasa gitulah. Kita kenal, mungkin sama dengan kita lah, duduk di satu qaryah. Kita kenal, duduk di satu taman, di satu perumahan. Kita kenal dia, tapi dia bukan sahabat karib kita, kawan-kawan biasa saja. Itu yang kelompok ketiga. Baik, kelompok pertama, huraian dia, ada dengan orang yang tidak kita kenali. Macam mana kita nak beradab dengan orang yang kita tak kenal? Tak kenal ni mana kita tak tahu sejarah hidup dia, tak tahu hati budi dia dan sebagainya. Kita tak kenal, tak pernah kenal pun. Yang pertama, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Maknanya kalau mereka berbual-bual kosong, jangan kita bercampur. Jangan bercampur lah, sebab berbual kosong, tak ada faedah, tak ada manfaat dia. Yang kedua, jangan engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Kalau ada perkataan yang jahat-jahat, jangan dengar. Jaga telinga tu kan. Dia sebut kan adab sebelum ni, jaga telinga, pendengaran daripada maksiat, perkara yang tak sepatutnya.
Yang ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Maknanya kalau mereka mengata kita, ni yang banyak berlaku, yang menyebabkan jadi pergaduhan di tengah jalan dan sebagainya ni ya. Sisih kereta sikit, dah keluar parang lah, keluar itulah, keluar ini, nak tunjuk hero. Kita tak kenal dia. Tata dia siapa-siapa pun tak tahu. Yang kita nak tunjuk hero sangat tu, sekali tu bapak gangster, mafia ke, manalah kita tahu, sisir tengah jalan nak tunjuk hero kan. Ada pernah berlaku macam tu lah, bila sisir tengah jalan nak tunjuk hero, bila disidik, rupanya atuk yang sama, daripada keturunan yang sama, dia disidik. Yang si A ni dia nak katakan atuk dia panglima, dia sebutlah nama. Yang si B pun sama juga, rupa-rupanya atuk yang sama. Dah bergaduh, dah bertumbuk, dah luka sana sini, baru akhirnya tahu rupanya datuk yang sama. Maknanya jangan ambil kisah lah. Jangan ambil kisah. Buat tak tahu saja. Yang keempat adalah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Maknanya yang kita tak kenal ni, kita boleh jumpa kalau kita ada hajat saja. Tak ada hajat, tak boleh jumpa lah. Tak perlu jumpa. Yang kelima adalah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang mungkar dengan cara yang lemah lembut, kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Itu tanggungjawab. Maknanya kalau kita tengok pekerjaan mereka tu kerjaan yang mungkar, kalau kita mampu untuk nasihatkan dan kita yakin mereka boleh terima, kita kena nasihatkan dengan cara yang baik lah, dengan cara yang lemah lembut. Nabi Musa ketika yang mana nak menghadap Fir'aun pun, Allah perintahkan Nabi Musa bercakap dengan lembut. Fir'aun tu dah mengaku Tuhan, Tuhan pun Allah perintahkan dakwah nasihat dengan cara yang lemah lembut. Zaman kita ada ke orang macam Fir'aun? Digelar maha Fir'aun tu ada, tapi macam Fir'aun tak ada. Tak adalah. Boleh sampai macam Fir'aun mengaku jadi Tuhan, kan? Yang banyak mengaku jadi Nabi tu adalah kan? Nabi Melayu lah, itulah, mengaku jadi Nabi. Tapi jadi mengaku jadi Tuhan takat ni ada dengar? Tak ada lagi kot. Kalau ada tu tak tahulah. Dah macam Fir'aun lah rupanya. Baik, kelompok yang kedua, adab dengan sahabat, yakni kawan karib. Bagaimana kita nak beradab dengan sahabat, kawan karib kita, kawan yang baik. Iaitu apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu engkau perhatikan dua tugas. Maknanya kalau yang berkaitan dengan sahabat ni, sebelum kita nak beradab dengan mereka, dengan sahabat ni, kita kena tahu dua tugas dulu. Tugas yang pertama, cara memilih sahabat. Nak kena tahu cara nak milih sahabat, jangan salah pilih. Cara nak milih sahabat. Tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan. Barulah bagaimana cara nak menunaikan hak persahabatan. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Jadi contoh teladan kita sahabat Nabi lah, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikut agama, cara hidup sahabatnya. Kalau sahabat dia baik, maka baiklah dia. Sahabat dia berkawan dengan orang jahat, jadi jahatlah. Berkawan dengan orang baik, jadi baik. Berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita pun turut wangi juga. Macam itulah gambaran dia. Kawan dengan orang yang tukang besi, maka baulah badan tu bau asap dan sebagainya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Kena nilai, ada tak ciri-ciri tu pada orang tersebut untuk kita jadikan dia sahabat kita, sahabat dunia dan akhirat. Sahabat dunia dan akhirat. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai penolongmu di dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya. Maknanya engkau pastikan pada dirinya itu ada 5 syarat. Ada 5 syarat yang kalau ada 5 syarat ni,
maka orang tu layak jadi sahabat kita, kita pun layak jadi sahabat dia. Yang pertama orang yang berakal. Nanti kita sambung. Yang pertama dan juga sampai yang ke seterusnya lah. Sampai yang ke seterusnya. Jadi untuk sebelum saya tutup ni ada makluman sebagainya saya dah maklumkan. Untuk pengajian yang akan datang, maknanya lepas habis kitab Bidayatul Hidayah ni, insya-Allah sebagaimana yang dihajatkan oleh tuan pengurusi juga, kita akan sambung dengan kitab akidah, kitab tauhid, kitab akidah. Jadi untuk kitab tauhid, kitab akidah ni saya dah pilihlah, maknanya cari kitab-kitab yang sesuai lah untuk kita semua. Jadi saya pilihlah kitab Aqidatul Mukmin, yang ni akidah orang beriman, yang dikarang susun oleh guru saya juga, walaupun beliau ni lebih muda daripada saya tapi ilmunya tinggi, maka dia guru saya lah, iaitu disusun oleh Sayyidi Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari. Ni kerabat Sultan Selangor ni, kerabat di Raja Selangor. Belajar di Al-Azhar. Jadi dia ada karang kitab ni, akidah orang beriman. Untuk kitab ni saya kiralah secara kasar harga kitab ni dengan kos pos semua, satu kitab ni RM30. RM30. Buat masa sekarang dah ada seorang hamba Allah yang dah infak RM300. Maknanya dapatlah 10 naskah, 10 buah. Saya jangka-jangka kita mungkin perlu dalam 20 naskah ataupun 30 lah, bergantung kepada jemaah lah yang nak ikut pengajian. Jadi saya masih lagi cari lagi. Mungkin ada orang yang nak infak, ataupun nanti kalau tak ada bahagian tuan-tuan yang diinfakkan tu, beli sendirilah. Beli sendiri. Jadi mana-mana yang diinfakkan tu, diinfak kepada saya, nanti saya carikan kitab tu. Kitab yang diinfakkan tu saya serah pada masjid yang pegang. Bukan hak individu. Kalau nak jadi hak individu, dia kena beli, bayar pula kepada masjid. Sebab apa? Sebab sebelum ni saya buat macam tu juga. Orang infak, saya bagi pada individu. Ada yang datang sampai habis. Ada yang datang sekali dua, ruyuk, tak tahu mana. Tak hidup tak mati, wallahualam. Jadi kita nak mengelak daripada macam tu, sebab kalau orang macam tu jadi tak manfaat lah. Jadi kita serah ke masjid senang. Jadi masjid jaga. Siapa datang belajar nanti dia ambil je. Nanti bila dah khatam terpulang, masjid kata nak serah pada dia, dia boleh ambil. Dia boleh ambil lah sebab dia dah khatam daripada awal sampai habis, dia dah mengaji kan. Dia layak lah kalau nak ambil pun. Tu pun gantung pada masjid lah. Tapi kalau yang datang sekejap datang, sekejap tak datang ni, kalau boleh dah jadi hak masjid lah. Nanti akan datang orang lain nak belajar, dia boleh guna lagi lah. Dia boleh guna lagi. Macam tu lah kita buat macam tu lah. Okay? Buat macam tu. Jadi saya tengah usahakan nak dapatkan awal. Nanti bila dah habis je kita boleh terus mula lah. Kita boleh terus mula dengan kitab ni lah. Itu sekadar makluman. Jadi apa yang baik tu datangnya daripada Allah SWT. Yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Ampun, maaf salah silap dan sebagainya. Kalau ada salah silap, mohon diberikan teguran. Mudah-mudahan dapat diperbetulkan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Apa yang penting adalah apa yang kita belajar, apa yang kita dapat, kita amalkan dan kita sebarkan kepada yang lain, khususnya kepada anak isteri kita dan sebagainya lah, kepada keluarga kita. Dan mana semua yang kita belajar ni adalah berkaitan dengan ilmu fardu ain, yang wajib untuk kita belajar, wajib untuk kita mendalami, dan dengan apa yang kita dalami ni kita dapat perbaiki ibadat kita, urusan kehidupan kita, yang mana kita nak bawa amal soleh kita tu di akhirat nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.